أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلوات الله وسلامه على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ayat yang ke-21 dari surah Al-Baqarah. Tu lah. Ayat tu pula tak? Tu ke tak? Kan baca 3-4 kali kat tu dia. Tu dah eh? Ayat 21 daripada surah Al-Baqarah. Sama-sama kita bacakan ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan melalui bacaan kita dapat pahala, kemudian melalui penjelasan kita mendapat hidayah petunjuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن
صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, wahai manusia, abdikanlah dirimu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kamu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu air hujan itu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki kepada kamu. Kerana itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buatlah satu surah yang sama seperti Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita telah membacakan sebelum ini tentang
tiga golongan manusia yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surah. Pertamanya ialah golongan yang beriman kepada Allah taala. Yang keduanya golongan orang-orang kafir. Dan yang ketiga yang diceritakan oleh Allah taala dengan panjang lebar, orang yang beriman 5 ayat, orang yang kafir 2 ayat. Orang-orang munafik golongan yang ketiga, Allah Ta'ala ceritakan sebanyak 13 ayat yang menggambarkan kepada kita bahawa inilah golongan yang ada di atas muka bumi ini. Sama ada orang itu beriman atau orang itu kufur kepada Allah, ataupun dia hanya pura-pura beriman pada zahirnya tetapi di dalam hatinya membenci dan tidak menyukai agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dimuliakan Allah taala sekalian, selepas Allah taala menerangkan 3 golongan ini, Allah taala memerintahkan pula kepada semua manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita baca, ayat yang ke-21, Allah taala menyeru, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah taala tak seru orang beriman sahaja, tak seru orang kafir saja, tak seru orang munafik, tetapi menyeru semua manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah. Mengabdikan diri kepada Allah. Kerana matlamat kejadian manusia ini ialah mengabdikan diri kepada Allah. Tetapi disebabkan manusia ini, bila mereka dilahirkan oleh Allah, hidup dalam keadaan dilimpahi dengan nikmat-nikmat yang banyak, manusia kadang-kadang lupa kepada Allah Ta'ala. Ada yang menjadi kufur, menyembah batu bata, menyembah bulan bintang, menyembah manusia, menyembah pokok-pokok yang besar, dan bermacam-macam sembahan lagi. Kufur kepada Allah. Ada manusia yang beriman yang menyembah Allah, lalai juga kadang-kadang lupa melakukan maksiat dan derhaka kepada Allah, tapi masih tetap beriman kepada Allah Ta'ala. Ada yang nampak beriman tapi tidak beriman, sebagaimana disebut dalam ayat sebelum ini. Maka Allah Ta'ala kata, balik semula, sedarkan dirimu untuk mengabdikan diri kepada Allah yang menjadi matlamat penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku. Bahkan bukan sahaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam diperintah oleh Allah Ta'ala supaya menyeru manusia ini kepada mengabdikan diri kepada Allah. Di dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala menyebut kepada kita, وَلَقَدْ بَعَثْنَا
fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami mengutuskan pada tiap-tiap umat itu akan rasul. Tujuannya apa? An i'budullah, supaya rasul itu menyeru manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhkan diri daripada taghut, yakni yang melampaui batas. Inilah yang perlu kita sedar, bahawa kita ini dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai hamba-Nya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budullah, abdikanlah dirimu kepada Allah. U'budu rabbakum, abdikanlah kepada Tuhan kamu. Yang Allah Ta'ala nak kepada Tuhan kamu. Dalam ayat ni dia tak sebut lagi Allah. Dalam ayat tadi Allah Ta'ala sebut ani'budullah. Ayat ni Allah Ta'ala tak sebut Allah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak kenal diri dia siapa. Nak kenalkan diri dia tu siapa. Allah Ta'ala sebut u'budu rabbakum, abdikanlah diri kamu kepada Tuhan kamu. Ya Rabb. Ar-Rabb ni bermakna as-Sayyid. Sayyid ni maknanya ialah Tuan. Tuan yang memiliki segala-galanya. Yang kita duduk baca dalam surah Al-Fatihah. Nah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb Al-Alamin, yang memiliki, yang menjadi tuan, yang memelihara, yang mengurus, yang mentadbir sekalian alam ini. Maka Allah Ta'ala disebut sini Ar-Rabb dulu. Okey, Tuhan kamu yang memiliki kamu. Ditafsirkan Rabb, u'budu rabbakum. Allah Ta'ala sebut selepas itu alladhi khalaqakum. Alladhi khalaqakum, yang menciptakan kamu. Tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian. Betul ke Allah Ta'ala cipta kita ni? Betul ke Allah Ta'ala buat kita ni? Nampak macam mak ayah kita buat. Anak kita nampak macam kita buat. Cucu kita macam anak kita buat. Nampak pada zahirnya gitu. Penciptaan Nabi Adam alaihi salam, Allah Ta'ala yang ciptakan dengan tangan dia, dengan kekuasaan dia. Kita semua tuan-tuan sekalian dicipta oleh Allah Ta'ala melalui setitis air mani, dan juga daripada tanah. Air mani ni tuan-tuan sekalian mari daripada mana? Daripada apa yang kita makan. Kita makan apa? Kita makan daging. Daging apa? Daging lembu. Lembu makan apa? Makan rupuk. Rupuk makan apa? Rupuk makan saripati daripada air dalam tanah. Makan apa lagi? Ada orang makan hang dia atas angin. Tuan-tuan makan dia hak atas angin. Ada. Kata kita makan roti. Roti orang tanah mana? Roti asal daripada apa?
Gandum. Pokok gandum. Gandum tu asal daripada pokok gandum. Pokok gandum tu asal daripada duduk mana dia? Tanah mana? Tanah atas angin. Benda hak yang kita makan tak ada daripada tanah. Cuba ayat kali. Ikan. Ikan tanah mana? Bukan hidup dalam tanah. Ikan makan apa? Ikan makan ikan lain. Lepas tu makan ikan. Lepas tu makan ikan. Hak ikan hak lah kali tu makan benda apa? Dia makan lumu. Dia makan tumbuh-tumbuhan dalam laut. Tak kita kata kita beli ikan, tak makan ikan dalam laut. Terus makan meh kata. Dan meh mari dari mana? Wak daripada ikan juga. Wak daripada ikan buruk. Wak daripada benda tu, benda ni. Semuanya daripada tanah. Daripada itulah kita makan. Kemudian makan, dia akan jadi tahi. Hak tahi kita sakit perut, pergi jambar buang. Sisa-sisa daripada makanan kita. Sebahagian jadi darah. Sebahagian jadi daging tubuh kan, pada tubuh badan kita. Sebahagian daripada darah tadi jadi air mani. Dah, air mani yang Allah Taala letak dalam sulbi. Daripada makanan kita makan. Nah, kemudian kita beristeri, disenyawakan dalam rahim ibu, rahim isteri kita. Kita duduk mikir lama dah. Dalam diri kita ni kita tenok Allah, kalau boleh jadi anak soleh bagus sungguh. Tak ada orang anak dia keluar dia jahat. Tak ada orang anak dia keluar uduh. Tak ada orang lahir anak dia cacat. OKU. Bukan nak ina kita pergi nak cerita. Tak ada orang nak benda gitu. Tak ada orang nak keluar anak dia hitam letung. Hak benda kita harap tu, tuan-tuan sekalian. Hak yang kita harap tu tidak semestinya kita dapat. Betul tak? Berapa orang tiba-tiba keluar, kalau kita lah buat anak kita, tentu kita nak macam kita nak. Kita nak anak kita tu jadi macam kita nak. Betul tak? Keluar-keluar sakit, duduk ICU 6 bulan keluar. Tak cukup umur, duduk ICU, duduk dalam bekas. Dalam bekas apa ni? Incubator. Tak. Ada orang lagu tu. Ada orang keluar molek. Macam-macam lah keadaan ni tuan-tuan sekalian. Nak rayaknya bahawa kalau kita yang tukang buah anak kita, kita akan buah acuan macam kuih yang kita nak. Tapi dah. Betul tak? Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita ni semua ni Allah Ta'ala yang jadikan. Jadi Allah Ta'ala kata, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum, yang menciptakan kamu. Allah Ta'ala buat kita. Ya sungguh kedok ni. Orang kapur telaga macam tak percaya je nampak saya kabur. Ada senyap lagu tu. Betul sungguh kedok ni. Ustaz ni mengarut amak ai. Dah tu dah tak ada nak kata dah. Tak ada nak jawab kalau mana. Ada senyap gitu je. Iya sungguh. Ya. Orang awak kafir tu dia nak kata mana? Dia nak kata dia jadi siapa jadi ke dia? Dah. Akhirnya sekali dia kata Allah juga. Akhir sekali dia akan kata Allah juga. Tu. Baik. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, bukan sekadar mu saja. Walladzina min qablikum, tu nenekmu yang nyuk dah, nyuk kelapa lagi dah, kita tak erti lah tu. Pakut. Orang hak dulu-dulu daripada zaman Nabi Adam alaihi salam, tuan-tuan sekalian, tu semua walladzina min qablikum. Siapa buat? Allah. Tuhan kamu ni lah hak yang buat. Tuhan yang buat kamu, yang buat orang yang sebelum daripada kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala.
Tuan-tuan sekalian, orang-orang tasawuf disebut, tuan-tuan sekalian, dia kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal diri, dia kenal Tuhan. Kalau kita sedar diri kita ni makhluk yang dicipta oleh Allah Ta'ala, yang hebat, yang kita tak boleh nak fikir kadang-kadang, tuan-tuan sekalian. Tak jumpa. Kata-kata mana akal kita? Duduk kat mana akal kita? Tak ada orang boleh kabur. Roh duduk kat mana? Tak boleh kabur. Roh duduk kat mana? Boleh kabur roh duduk kat mana? Mata boleh kabur duduk sini, tapi roh tak boleh nak kabur duduk mana? Dah ada tak roh? Ada. Kenapa kata tak roh jadi ke mana? Mampu ke ah? Tapi dah roh apa duduk? Ada tu hidup. Dah duduk kat mana? Tak tahu duduk mana. Ni hak duduk dalam diri kita, kita tak tahu dah. Allah Ta'ala kabur dah tu dalam Quran. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau kita balik kepada diri kita sendiri ni, hakikat penciptaan diri kita, kita duk tengok kejadian-kejadian ini, kita tahu bukan kita buat, bukan ayah kita buat, bukan tok kita buat kita, bukan siapa buat. Allah Rabbukum, Tuhanmu yang buat, yang maha bijaksana. Dia buat mata 2 butir, buat telinga 2 belok, buat hidung ada 2 lubang, kaki ada 2. Mana sabar dengan orang comel. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menjadikan manusia sebaik-baik kejadian. Manusia ni comel sekali. Nak banding dengan makhluk lain, manusia comel sekali. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau kita tak tengok diri kita ni, tak sedar. Kadang-kadang kita ni bila kaya jadi sombong, jadi ego, jadi takabur. Kita banyak ilmu. Ada orang banyak ilmu, ada ke banyak ilmu? Tak ke ilmu dunia, ilmu akhirat. Orang alim gitu ke? Alim ada, bukan semua gitu. Tapi nak ada orang alim, dia sombong dengan ilmu dia. Ada orang comel, dia sombong dengan comel dia. Ada orang gagah, sombong dengan gagah dia. Ada orang ada jawatan tinggi, sombong dengan jawatan dia. Ada orang pengikut ramai, sombong dengan sebab pengikut ramai dia. Dia tak sedar diri dia tu siapa. Dia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Supaya kamu bertakwa kepada Allah. Kalau kamu ingat tu Allah lah yang menjadikan kamu, Allah lah yang menciptakan orang yang sebelum daripada kamu, dan kamu hendaklah u'budu, hendaklah kamu mengabdikan diri kepadanya dengan ibadah. Dengan mengabdikan diri itu akan mendatangkan takwa. Abdi ni makna apa kau tuan-tuan sekalian? Abdi ni tuan-tuan sekalian, makna dia al-khudu' wa tadallul. Khudu' ni maknanya tunduk dan patuh, menghina diri di sendiri. Itu abdi. Sebab tu semayang ni kita panggil ibadat. Sebab apa semayang ibadat? Sembahyang ibadat kerana kita menghinakan diri kita depan Tuhan. Menghina lagu mana? Kita tunduk rokok depan Tuhan. Kita letak kepala kita atas latar, merendah diri kepada Tuhan. Sebab tu kita tak boleh sujud selain daripada Tuhan. Kita tak boleh rokok hormat ke orang lagu mana. Tak boleh rokok siapa rokok tahap kita rokok seperti kita rokok dalam sembahyang. Tak boleh. Itu boleh membawa kepada syirik. Itu tanda apa tuan-tuan sekalian? Tanda penghinaan diri kita di hadapan Allah. Tanda kita mengabdikan diri kepada Allah. Bila sebut abdikan diri, maknanya kita kena jadi diri kita hamba. Kalau kita sedar kita hamba, maka
kita kena taat, patuh. Apa saja tuan kita kata, maka tuan-tuan sekalian kena ikut. Tuan kata semayang kita. Muat lagu ni. Tuan kata mu tak boleh makan, bulan puasa tak boleh makan siang hari. Tak makanlah kita siang hari. Tuan kata mu kena keluar zakat bila cukup sekian-sekian, kena keluar duit. Duit padahal kita buat kerja. Bukan orang lain tolong. Kalau orang lain tolong, kita we pitih ke dia. Atau kita kata we gaji. Tak kait langsung kita buat kerja semua sembang tuan-tuan sekalian. Boleh pitih sekian banyak. Kemudian cukup pula tempoh setahun. Dan cukup haul, cukup nisab jumlah dia. Allah Ta'ala kata we buat keluar we ke orang miskin. Bukan orang miskin tu tolong kita. Dia tak tolong kita, tapi Allah Ta'ala kata buat keluar. Sebab apa? Sebab kita adalah hamba. Berapa tuan-tuan sekalian tiba-tiba pergi Mekah? Pergi Mekah, Allah. Habis bitih banyak orang Mekah ni. Tanya orang Mekah cari. Habis banyak bitih. Hak tu 10,000 dah, kurang 20 riyal. Hak tu hak bagian tu. Tu kali kedua, parok lagi 20 lebih. Bukan hak tu saja dah bawa benda lain ni. Banyak lagi benda lain. Allah, parok. Tak kena ada 15,000, 20,000. Habis biti, lengah boleh. Gigi suruh pakai kain luar. Pakai sini, pakai bawah. Luar dalam tak boleh pakai. Tak. Minyak wangi tak boleh pakai. Mu kaya, raja ke, siapa dia ke, tak boleh pakai luar dalam. Mu tak boleh pakai, kolok mu hak duk pakai ni. Hak duk pakai atas kepala ni. Nak comel tak boleh pakai. Mu alik setara mana, tak boleh pakai juga serban. Nak pakai serban besar. Mu alik setara mana, cabut tak boleh. Allah Ta'ala kata. Nah, sebab apa? Itu dia kata perhambaan diri kepada Allah. Itu perhambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, bila mana kita meletakkan diri kita sebagai hamba Allah dan kita taat, kita praktik, kita patuh kepada Allah Ta'ala, maka kita akan dapat takwa kepada Allah. Sebab tu amalan-amalan apa saja ibadah yang Allah Ta'ala perintah kepada kita, dia akan menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau orang tu dia tak buat, dia tak ikut, dia tak taat, dia tak beribadah kepada Allah, jangan harap dia nak jadi orang yang bertakwa. Takwa, tuan-tuan sekalian, banyak makna dia. Mudah, pengertian yang mudah yang disebut oleh para alim ulama, dia kata meninggalkan apa yang dilarang, melakukan apa yang disuruh. Buat apa yang diperintah, tinggal apa yang dilarang oleh Allah, maka orang tu bertakwa kepada Allah. Kalau ikut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia kata apa benda ni? Takwa itu ialah al-khawfu bil jalil, wal amalu bit tanzil, wal ridha bil qalil, wasti'dadu li yaumir rahim. Pak, kata Sayyidina Ali, hak kata takwa kepada Allah, pak. Yang pertamanya takut pada Allah. Satu, takut pada Allah. Kita kalau rasa gong, rasa sombong, tak mari takut pada Allah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kadang-kadang bila kita ada sesuatu, kaya ke, pakar ke, comel ke, ilmu ke tinggi, kita lupa pada Allah, jadi sombong. Allah Ta'ala benci orang lagu ni. Patutnya orang kalau ada ilmu makin tunduk, ada jawatan, guna jawatan dia untuk taat patuh pada Allah, bukan untuk lawan Allah Ta'ala, bukan untuk tinggal perintah Allah Ta'ala. Dah patut kena buat perintah Allah Ta'ala. Dia kuasa dah ni, kamu hamba Allah. Dah, dia berasa dia Tuhan, dia berasa dia boleh buat, dia rasa dia gagah, dia nak tinggal, dia tinggal, dia nak lawan, dia lawan, dia rasa nak suruh buat hak tak baik, dia buat hak tak baik. Al-khawfu minal jalil, takut
pada Allah. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, al-amal wal amalu bitanzil, beramal dengan Quran ni. Quran yang kita baca ni bukan suruh baca saja, suruh beramal. Baca saja boleh pahala. Satu huruf Allah Ta'ala beri 10 gandaan pahala. Tapi kalau baca saja, tuan-tuan sekalian, tak jadi apa. Ramai orang tahu benda ni ada dalam Quran, benda ni ada dalam Quran, tapi tak beramal. Saya kata macamlah orang belajar memandu kereta. Belajar memandu kereta, masa belajar tu molek lah. Lepas pandai kau, lepas steering, maknanya gitu. Tak kenal double line dah. Tak kenal dah nu. Orang kata lebuh raya 120. 180, 200 dia tembus lagi. Orang kata ni kawasan 90. Bang 100,5. Dia tak peduli tau. Ni kawasan sekolah, kawasan hospital. Ni 30 kilometer sejam. Dia tak peduli apa dah. Orang kata naik kereta pakai tali pinggang keredam. Tak pakai dah. Dia tak beramal. Kita ni tak beramal, Quran tak beramal lah ni. Ke beramal? Beramal sebahagian. Sebahagian tu apa? Sembahyang, puasa, zakat, haji. Kalau lain, berapa Quran ada 5 tu ya ke apa? Kalau 5 tu selam ke muka surat Ni 6,236 ayat. Bukan ada 5 ayat dalam ni. Al-amalu bit-tanzil, beramal dengan at-tanzil, ialah Al-Quran. Bukan beramal untuk orang mati je. Orang mati baca Quran, orang mati baca Quran. Ya, tak apa, bacalah Quran tu ada berkat. Sebab bila kita baca Quran, rahmat turun, berkat kepada orang mati. Tak apa tuan-tuan sekalian. Tapi bukan untuk itu semata-mata. Saya kata, macamlah bila orang degong, aksiden, mati, kita pergi khabar baca. Ni undang-undang ni salah double line. Baru khabar, orang tu kawan tu mampu kau. Baru khabar peraturan. Dah. Tuan-tuan sekalian, tak boleh. Quran untuk diamal, untuk selamat hidup dunia, selamat hidup akhirat. Al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil war-ridha bil qalil, redha dengan yang sedikit. Hak Allah Taala tentu kita ni tuan-tuan sekalian, kita tak puas hati sama. Tak puas hati sama. Ada basikal, nak motosikal. Ada motosikal, nak kereta kacil. Ada kacil, dia nak wajah. Ada wajah, nak Mercedes pula. Ada Mercedes, nak pula ni Alfa. Nak sama, nak berangan tu sama. Terah tanya orang ada tu dah. Orang ada dah, terah tanya dia. Kalau nak win, nak win lain dah. No. Ya. Rumah kecil. Tuan-tuan sekalian, berangan nak rumah besar. Bini seorang, berangan nak bini dua. Duduk kedai kopi, cakap bab bini dua. Dah habis. Dah orok dah tengok. Tapi kalau cakap bab bini dua, jangan sampai main. Dak pun cakap saja. Ada kehendak. Oh, habis ah. Oh, tak ada buah lama kita lagu ni. Ar-ridha bil qalil. Redha dengan yang sedikit, bukan bermaksud kalau kita ada sikit jangan buat kerja. Bukan gitu. Jangan faham gitu dah. Maknanya kita berusaha, kita buat kerja, Allah Ta'ala beri banyak tu, redha. Banyak mana Allah Ta'ala beri, tak kira hak ni Allah Ta'ala bagi banyak ni, orang ni banyak ni, orang ni banyak ni. Sebab tu tuan-tuan sekalian, Nabi kata manusia ni kalau diberi kepada dia satu lembah daripada emas, nescaya dia akan minta dua. Emas dah, satu lembah emas untuk dia saja, dia akan minta dua. Kalau dua, dia akan minta tiga. Tak cukup, nak ayat tak cukup. Nafsu ni dia muda sama.
Hak benda dak tua ada pada kita. Kulit, muka apa semua sekali, kekuatan hak tu tua. Tapi nafsu tak pernah tua. Nafsu muda semua. Nafsu muda semua. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, hati-hati. Dah pakai habis ni. Baru ayat ni. 2 minggu lagi pula. Tak. Kalau cerita ni panjang ni. Sebab malam ni ada kerja. Kalau sambung lagi panjang. Ni tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, daripada ibadah tadi dia pergi la'allakum tattaqun, dan pengabdian diri kepada Allah. Tuan-tuan sekalian ingat, ibadat khusus ni kita cerita dah acak kali dah. Sebenarnya ibadat khusus ini ialah suatu peringatan kepada kita. Dia bukan erti kata ibadat hak tu je. Dia sebenarnya hidup kita adalah ibadat. Kena ingat, hidup kita adalah pengabdian diri kepada Allah. Dah guna yang semayang tu ibadat khusus. Sebab kita pergi buat kerja, lala apa semua sekali, tengok orang bang, kita pun mari. Ingat pada Allah Ta'ala. Dah, pas semayang, kalau kita keluar, pergi buat kerja itu, ini kadang-kadang tidak ingat Allah Ta'ala. Mari pula dengar orang bangsa sekarang. Nampak? Allah Ta'ala peringat kita sama. Peringat tu bukan makna ibadat tu semayang saja. Nak peringat dalam kehidupan kita tu adalah pengabdian diri kepada Allah Ta'ala. Itu tujuan dia. Dia adalah ibadat khusus. Dan ibadat khusus ni tujuannya ialah untuk kita bawa dalam kehidupan. Sebab tu Allah Ta'ala kabara. Ni cerita bab semayang sajalah. Kalau bab semayang saja pun dah habis kalau cerita. Dah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang itu mencegah kamu daripada perbuatan munkar. Dan dia kaitan kat semayang memang mana ada orang curi dengan semayang. Orang semayang curi, tidak curi. Orang hendak semayang boleh jadilah dia mari itu dia buat lolok semayang dia curi. Itu cerita lain. Hak kita semayang tu ni dok paling kiri kanan dok. Dan apa tu Allah Ta'ala khabar gitu? Dia nak rakyat semayang ni, dia akan memberi kesan. Bukan hanya masa kita semayang Allahu Akbar, tapi dalam kehidupan kita tu. Sebab tu saya kata semayang dan juga ibadat-ibadat lain, dia bukan hanya semata-mata mari semayang ada orang duduk. Dia tak faham. Dia rajin mari semayang ni, mari semayang. Orang bang mari semayang. Lepas tu dia tak ada lihat luar. Benda berlaku luar, maksiat tau. Dia maksiat dia ya, aku nak sembahyang je. Tak cegah kemungkaran. Banyak lagi perintah Allah Ta'ala, dia tak cara pun. Nak sembahyang je. Betul lah, sembahyang ni wajib memang kena buat sungguh. Sembahyang dia tidak memberi kesan dalam kehidupan dia. Dulu ni ada orang dalam kampung dia sendiri pun ada maksiat, ada haka pada Allah. Biar aku mari sejik. Tak boleh. Itu tak kena. Tu semayang tak pakar. Dia tak ada beri kesan dalam kehidupan dia. Semayang ni adalah satu contoh kehidupan. Sebab tu semayang adalah kehidupan. Sebab tu bila kita semayang, kita bawa ni, pengabdian diri kita ni tuan-tuan sekalian, di luar daripada semayang. Bukan semata-mata dah. Bukan semata-mata ibadat. Lepas tu kadang-kadang orang mari semayang. Duk semayang ni tak duli. Soh tak penuh. Saya tunggu biasanya gitu lah. Tunggu soh penuh, rapat, duk molek. Kita tak duli dah mari duduk. Kadang-kadang buat lambat. Suruh orang pergi dulu. Pergi dulu. Dia duduk belakang. Kalau Tuhan tak suruh belaka, Nabi tak suruh belaka tu. Nabi suruh berebut. Duk soft pertama, Nabi suruh berebut. Siapa yang tahu kelebihan soft pertama dan juga azan? Soft pertama dan azan. Nabi kata kalaulah orang tahu kelebihan duduk di soft pertama dan azan, kalau kena mengundi, dia akan mengundi. Nak rakyat besar kelebihan duduk soft depan. Tak, kita saja buat lambat ni. Slow naik.
Lepas tu duduk renggang pula jauh ni. Mula-mula rakor luah ni kaki. Lepas tu orang sembahyang dia buat lega dia, lega. Lega. Tak kena. Syaitan duduk kiri kanan. Kita buat soh molek kaki kita, jangan buat muka luar. Buat rapat setuh bahu. Soh biar betul. Ni dia ajar kita disiplin. Dia ajar kita disiplin. Orang disiplin dalam sembahyang, dia akan disiplin di luar. Dalam kehidupan dia. Banyaklah cerita bab sembahyang ni. Tengok. Jadi kalau boleh kita, biar tuan-tuan sekalian, sembahyang tu biar molek sungguh. Sembahyang duduk dalam soh molek. Segera cepat duduk dalam soh. Barulah sembahyang tadi boleh mempengaruhi kehidupan kita, insya-Allah. Jadi sekadar itulah tuan-tuan sekalian. Qul qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Ada soalan sila.